Hai semua. Okay, ni adalah first video aku untuk YouTube channel aku. So, nama aku adalah Wazna. Korang boleh panggil je Wazy kalau korang tak tahu macam mana nak panggil nama aku Wazna. So, macam yang ada dekat dengan nama channel aku iaitu Wazy Talk. So, korang boleh panggil aku Wazy. Dan aku akan cerita sedikit introduction sebab apa aku nak buat YouTube channel, apa konten aku. Dan aku akan selit juga dalam video ini video konten aku yang pertama. Aku akan ceritakan sebab apa aku nak buat YouTube channel ni. Sebab aku rasa aku ada banyak sangat masa selepas aku habis foundation study. So aku fikir benda apa yang aku boleh buat untuk aku nak asahkan soft skill aku iaitu communication. Tapi nak fikir konten tu, ya Allah amatlah lama. So ambil masa sebulan juga aku nak fikirkan konten yang betul-betul aku boleh buat dan dia boleh berpanjangan maksud aku. Bukanlah hanya 1-2 video lepas tu aku stop. Aku pilih 2 benda yang aku suka tengok sukan. Apa jenis sukan pun aku akan on je. Dan aku juga suka tengok drama Korea. Tak kisahlah, yang penting Korea. Yang tak kisah drama ke, movie ke, even reality show or variety show dia orang. Terus kita tanya kan, ada apa dengan drama Korea, apa yang aku boleh ceritakan, apa yang boleh aku sharekan dengan korang. Okay, dalam YouTube channel aku akan sharekan dengan korang top 5 message yang aku dapat daripada drama-drama Korea aku tengok ataupun movie-movie Korea aku tengok. So tak kisahlah kalau variety show dia orang pun mungkin aku akan selitkan juga apa message yang korang boleh dapat. So basically aku share ni, aku share ilmu juga untuk korang. Korang boleh dapat dan mungkin apa yang aku sampaikan, apa yang aku share ni mungkin bermanfaat, harap-harap bermanfaat untuk korang. Okay. Kadang-kadang kita layan K-drama atau movie, reality show mungkin disebabkan actor or actress tu orang ataupun disebabkan storyline. Okay, tapi apa yang aku nak korang tahu, ada banyak message yang korang boleh dapat dengan hanya menonton K-drama ataupun K-movie or variety show dia orang. Okay, kalau korang nak tahu apa yang aku akan ceritakan, apa message yang aku dapat, apa message yang aku nak sharekan dengan korang, ataupun drama apa yang aku pilih untuk aku sharekan message tu dengan korang. So stay tuned and don't forget to subscribe my channel, like and share kali dalam channel aku. Okay, first content yang aku pilih, first content video aku untuk kali ini, aku pilih satu drama Korea yang berkaitan dengan negara. Okay, first drama Korea yang aku pilih ialah Seed Flying Dragon. Basically historical lah. Dan kalau korang nak tahu, dalam cerita ni ada 50 episod. Terkejut kan? Tapi standard lah untuk drama Korea. Kalau historical yang ada sedikit real dalam, ada sedikit berkisah benar, memang akan take mini episode macam ni, 50 episod. Tapi bukan itu yang aku nak ceritakan. Aku nak ceritakan message yang aku dapat dalam cerita ni. Sebab basically cerita ni dia berkisahkan tentang impian 6 orang yang watak utama tersebut terhadap negara. So it mean that diorang ada beranggapan bahawa diorang nak negara diorang yang bersih daripada rasuah, bersih dari ataupun bebas daripada ditindas golongan atasan menindas golongan bawahan. Dan juga diorang nak negara diorang ni maju. Kan? Okay. So, basically watak utama adalah Yoo Ah-yin yang berperanan sebagai Lee Bang-won ataupun King Taejong selepas dia menjadi raja. Dan dia ada panglima dia, Muhyul nama dia, yang diperanankan oleh Yoon Kyung-sang. Dan juga kekasih hati dia yang diperanankan oleh Shi Se-kyung yang bernama Bong Yi. Okay, ada juga seorang watak dalam cerita ni, dia adalah seorang guru kepada Lee Bang-won. Dan dia lah yang akan buat revolusi dalam cerita ni untuk nak memperoleh negara yang diorang impikan. Nama dia adalah Sambong. Okay, sekarang aku akan masuk dengan top 5 pengajaran yang aku peroleh daripada cerita ni. Yang pertama yang aku akan kongsikan dengan korang dalam cerita ni ialah adab dalam menuntut ilmu. Dalam cerita ni, Lee Bang-won mengenali Sambong sebagai seorang cendekiawan yang terkenal. So, apa yang dia buat untuk menuntut ilmu dengan Sambong, dia sanggup berulang-alik ke gunung hanya semata-mata untuk menuntut ilmu dengan Sambong. Dan akhirnya, dalam cerita ni,
dia menjadi seorang perintis yang diiktiraf oleh Sambo tu sendiri. So apa yang aku nak cakap dekat sini, sebagai seorang penuntut, kita hendaklah mencari guru atau tenaga pengajar untuk nak memperoleh ilmu. Bukanlah kita tunggu sehingga guru tu datang sendiri kepada kita. So Lee Bowen menyediakan tempat tinggal untuk mereka duduki. Dan Muhyiddin ni dia berasa terhutang budi dan dia minta kepada Lee Bowen untuk menjadi bodyguard dia. Muhyiddin ni pula dia amat mahir dalam menggunakan pedang. So untuk nak membalas budi Lee Bowen, dia minta kepada Lee Bowen untuk menjadi bodyguard Lee Bowen. Tetapi ada satu kejadian yang menyebabkan Lee Bowen ni dibenci oleh semua orang. Tetapi Muhyiddin tetap berada di sisi dia. So apa yang aku nak cakap dekat sini, kita berkawan bukanlah hanya untuk di saat kita mula pertolongan, tapi kita juga kena ada di saat orang lain, iaitu sahabat kita, memerlukan pertolongan kita. Pengajaran ketiga yang aku nak kongsi dengan korang ialah ilmu asas kejayaan. Okay, dalam cerita ni, Sambo seorang cendekiawan yang terkenal, tetapi dia still lagi membaca buku, mengkaji cara nak merevolusikan negara dia supaya negara dia ni maju, bebas daripada rasuah, golongan bangsawan tak menindas golongan bawahan. So, apa yang aku nak cerita dekat sini, dia hampir berjaya membuat revolusi terhadap negara dia sendiri. Malangnya, ada benda yang berlaku menyebabkan dia mati di saat sebelum dia melihat negara yang diimpikan. Tetapi apa yang aku nak cakap dekat sini, janganlah berputus asa dalam mencari ilmu, sebab ilmu ni berpanjangan, tiada tamat tempohnya, dan ilmu ni akan ikut kita sehinggalah akhir hayat kita. Pengajaran keempat yang aku ingin kongsikan dengan korang ialah politik. Apa yang aku nak maksudkan sini, politik bukanlah untuk semua orang. Dalam cerita ni, Sambo menegaskan bahawa politik tidak boleh melibatkan golongan bangsawan atau kerabat diraja yang diperintahkan oleh raja pada zaman tu. Maksudnya, raja dan kerabatnya tidak dibenarkan langsung untuk terlibat politik. Tetapi, apa yang ada dalam fikiran Lee Bowen tersebut, dia ingin sangat terlibat dengan politik sebab dia nak membantu orang-orang yang susah. Tetapi apabila setelah dia mendengar guru Sambo cakap sebegitu, dia begitu kecewa sehinggalah berlakunya perselisihan fahaman antara Lee Bowen dengan gurunya Sambo, sehingga menyebabkan pertelingkahan antara dua watak utama dalam cerita ni. Dan akhirnya, salah seorang daripada mereka akan mati. Okay, ini bukan spoiler alert, okay? Pengajaran terakhir yang akan aku kongsikan dengan korang, apa yang aku dapat dalam cerita Six and Dragon, ialah semangat cinta akan negara. Dalam cerita ni, keenam watak utama menanamkan semangat cinta akan negara dalam diri mereka. Oleh sebab itu, mereka sanggup melakukan apa saja supaya negara ni yang diorang tinggal ialah negara yang bebas daripada segala benda yang tidak baik seperti rasuah, penzaliman, dan diorang nak negara diorang juga maju. Tetapi sayangnya negara yang diorang impikan itu sukar nak diperoleh disebabkan setiap watak ada kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, apa yang aku nak cakap dekat sini, apa yang boleh aku kaitkan dengan kehidupan kita ialah semangat cinta akan negara amat penting dalam setiap diri individu. Sebab untuk mengubah sesebuah negara menjadi yang lebih baik ialah bermula dengan diri kita sendiri. Kesimpulannya, cinta kepada negara amat penting dan perlu dipupuk dalam setiap diri individu. Dan tidak lupa juga, sekiranya kalau kita nak mengubah sesebuah negara, kita perlulah mengubah diri kita sendiri. Kerana daripada diri kita lah akan mengubah sebuah negara itu menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Okey, kesempatan ini aku dedikasikan video kali ini sempena tahun kemerdekaan kita yang ke-63, #Malaysia Prihatin, #kita jaga kita. Okey, setakat tu je video aku kali ini. So jangan lupa subscribe video aku, like video aku dan juga komen video aku
sekiranya ada apa-apa yang perlu aku improvekan, korang boleh komen. Dan jangan lupa, kalau korang tak sabar nak tunggu next video aku pilih drama apa, korang boleh dengar BGM selepas ini. Okay? When you know it's not okay, and you know